Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam Innokom 2020 ini, saya Muhammad Nizwan Muslim, mewakili ahli pendidik dalam kumpulan ini, ingin membentangkan idea pendidikan kami yang bertajuk model kurikulum Nahwu Arab Quran bagi penerapan nilai murni sejagat, yang mana kami akan bentangkan poster ini dalam bentuk slide PowerPoint. Okey. Kalau kita lihat dalam aspek pendidikan negara, pembentukan nilai murni adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Walau bagaimanapun, dilihat pembentukan nilai murni ini masih tidak berjaya, yang menuntut kita untuk melihat semula dari aspek kurikulumnya, pedagogi dan juga struktur. Hal ini turut dikesan dalam kurikulum Nahwu ataupun tata bahasa Arab yang hanya dilihat memfokuskan kepada pemurnian bahasa, sebagaimana bahasa-bahasa yang lain hanya fokus kepada pemurnian bahasa ataupun sistem bahasa tersebut yang tanpa ada unsur penerapan aspek nilai murni. Walhal, salah satu syahid ataupun teks sumber bahasa Arab itu adalah Al-Quran yang boleh dijadikan bahan pengajaran bahasa Arab serta dapat diterapkan nilai murni sejagat. Sehubungan itu, idea pendidikan ini dijalankan untuk mengenal pasti nilai murni sejagat dalam Al-Quran bagi dipadankan dengan topik-topik Nahwu ataupun tata bahasa Arab yang terdapat yang menggambarkan nilai murni tersebut yang selari dengan falsafah FPK sebagaimana yang disebutkan seperti tadi. Okey, kalau kita lihat analogi yang Al-Quran yang berikan terhadap kepentingan nilai murni sejagat ini, pendidikan dengan nilai murni dengan pendidikan tanpa nilai murni ini dengan sepohon pokok dengan tanah yang baik. Dia kata, dan tanah yang baik itu tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah Ta'ala. Itu adalah menggambarkan education with soul ataupun education dengan adanya nilai. Manakala pendidikan yang tanpa nilai ini digambarkan dengan tanah yang buruk, yang mana tanam-tanamannya tumbuh tidak subur. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-A'raf. Jadi apa objektif daripada idea pendidikan ini? Pertama, kita nak mengenal pasti konsep nilai murni sejagat ni macam mana konsep dia. Ada ke nilai murni yang bersifat sejagat sedangkan nilai murni itu bersifat subjektif? Dan apakah komponen-komponen yang membina nilai murni sejagat sebelum untuk kita analisis kewujudannya dalam teks Al-Quran. Yang kedua, memadankan topik-topik tata bahasa ataupun Nahwu bahasa Arab yang mengungkapkan nilai murni sejagat tersebut. Yang ketiga, merangka model kurikulum Nahwu Arab Quran berasaskan nilai murni sejagat yang dapat diselipkan dengan semangat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kalau kita lihat apa nilai tambah daripada idea pendidikan ini, pertama kita mengetengahkan konsep penerapan nilai murni sejagat dalam pendidikan yang mana tidak hanya membadai kepada 3M, iaitu membaca, menulis, mengira, tetapi dia perlu menambah 1M lagi, iaitu dikali sebagai manusiawi, seperti integriti, ceria, gembira, kasih sayang dan saling menghormati. Yang kedua, kita dapat menunjukkan bagaimana alignment ataupun pemadanan nilai murni sejagat itu dapat kita lakukan dengan topik-topik tata bahasa ataupun Nahwu bahasa Arab yang berdasarkan teks Al-Quran, bukan teks rekaan. Okey, novelty dan perekaan daripada idea pendidikan ini, pertama kita dapat lihat integrasi di antara dua perkara. Yang pertama, kita meletakkan konsep dan komponen nilai murni sejagat yang boleh diaplikasikan dalam konteks kajian ataupun pendidikan bahasa. Yang kedua, kita dapat mereka bentuk kurikulum Nahwu bahasa Arab berasaskan teks Al-Quran yang dipadankan dengan aspek penerapan nilai murni. Maka metodologi yang kita ambil untuk kita menuju ataupun menjawab persoalan ataupun objektif yang digariskan seperti tadi, kami mengambil pendekatan design and development research yang melibatkan 4 fasa. Pertama, analisis dokumen, yang kedua reka bentuk, yang ketiga pembangunan, yang keempat adalah penilaian. Okey, selepas SLR yang kami lakukan, kami mendapati bahawa nilai murni sejagat ini boleh ditarifkan pun didefinisikan sebagai nilai murni yang diamal dan dikongsi oleh masyarakat daripada pelbagai agama, tradisi, budaya dan juga negara.
Okey. Jadi berdasarkan SLR yang kami lakukan juga, terdapat 7 buah negara yang telah menggariskan nilai murni yang dikatakan sejagat. Sebagaimana Malaysia ada menggariskan 16 nilai murni sejagat, Turki 20, New Zealand 8, Australia 9, Amerika Syarikat 12, United Kingdom 8, Jepun 13. Kalau kita lihat dalam lebih kurang 86 nilai murni sejagat ini, adakah semuanya dan berulang ataupun adakah dia sama? Setelah SLR yang kami lakukan, daripada 86 itu kita boleh kelaskan kepada 4 kluster utama saja, iaitu komitmen individu mencari dan patuh kepada perkara yang lebih utama berbanding diri sendiri. Okey, iaitu melibatkan ketuhanan ataupun kepatuhan kepada undang-undang ataupun prinsip-prinsip tertinggi dalam sesebuah negara. Yang kedua, nilai murni sejagat dalaman yang terbina di minda kognitif individu berkaitan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai murni sejagat yang melibatkan perhubungan individu itu dengan orang lain. Yang keempat, nilai murni sejagat yang melibatkan hubungan antara individu dengan benda hidup yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga alam semula jadi, pokok, okey, bukit dan sebagainya. Bila kita lihat 4 kluster utama ini agak tally dengan 4 tonggak utama yang digariskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga 4 tonggak utama yang digariskan dalam Sustainable Development Goals. Okey, iaitu dalam FPK kita ada intelek, kita ada melibatkan keseimbangan intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Manakala dalam SDG melibatkan ekologi, budaya, ekonomi dan juga sosial. So keempat-empat kluster utama ini dia menggambarkan keempat-empat tonggak utama dalam FPK dan juga SDG juga. Maka apabila ini sebagaimana ini gambar rajahnya, setiap kluster itu kita dapat keluarkan komponen-komponen sebagaimana yang digariskan dalam 7 buah negara di dunia itu. Kita dapat menseragamkan dia kepada 4 kluster utama dan setiap kluster utama itu ada komponen-komponen yang menggambarkan kluster tersebut, yang mana kerangka inilah yang kita akan praktiskan dalam pembinaan kurikulum Nahwu Arab Quran berdasarkan nilai murni sejagat. Okey. Ini sebagai contoh, mana contoh yang kita ambil ini hanya di peringkat klasifikasi jenis kata dalam bahasa Arab. Kita melihat bahawa perkataan ataupun morfem itu adalah elemen utama dalam membentuk struktur ayat dalam mana-mana bahasa. Dan jadi kita lihat kita mengambil ia sebagai satu sampel saja, iaitu dalam aspek jenis kata. Okey, Arabic part of speech, yang mana dalam bahasa Arab biasanya dibahagikan kepada 3 jenis kata, iaitu kata nama, kata kerja dan juga participle. Sebagaimana sarjana-sarjana silam yang menggubal tata bahasa Arab seperti Sibawayh, Mubarid dan juga Ibn Jindi. Maka kita akan padankan dengan 4 kluster utama yang kita keluarkan tadi. Okey. Kita ada kluster 1, kluster 2, kluster 3, kluster 4. Okey, di sini kita ambil hanya beberapa contoh saja, mana kita hanya ambil dalam kluster pertama kita ambil komponen obeying, kepatuhan, manakala dalam kluster 2 kita ambil komponen objectivity, manakala kluster ketiga kita ambil komponen being scientific, yang keempat kita ambil komponen environment protection. Okey, dalam kita meletakkan contoh ini, kita ambil daripada ayat-ayat Quran yang boleh menggambarkan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap komponen yang ada pada setiap kluster tersebut. Sebagai contoh, kita ambil untuk kluster pertama yang menggambarkan komponen kepatuhan, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul dan juga para pemimpin kamu. Ini menunjukkan bahawa dia menunjukkan kepada komponen pertama, iaitu kepatuhan. Okey, kepatuhan, yang mana selepas itu kita akan keluarkan mengikut jenis kata sebagaimana dalam jadual tersebut. Yang mana kata nama sebagaimana contoh Allah, kemudian kita keluarkan perkataan Ar-Rasul dan juga ulil amri yang maksud pihak autoriti. Okey, kemudian kita keluarkan juga kata kerja dalam ayat tersebut, iaitu ati'u, iaitu maksud sila patuh ataupun hendaklah kamu patuh. Okey, dan juga kita keluarkan participle. Participle ini adalah yang menghubungkan kata nama dan kata kerja untuk menunjukkan ataupun untuk menggambarkan mesej yang ingin digambarkan, iaitu dalam konteks ini adalah kepatuhan kepada perkara yang lebih tinggi, yang lebih utama berbanding individu dalam kehidupan dia.
Begitu juga dalam kluster kedua, kluster ketiga dan keempat. Kluster kedua kita ambil daripada surah An-Nisa ayat 135 sebagai contoh. Kluster ketiga yang mana komponen bank saintifik kita ambil dalam surah Al-Hujurat dalam ayat yang ke-6, manakala komponen penjagaan ataupun pemeliharaan alam sekitar ini kita ambil dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Kemudian kita analisis dan keluarkan mengikut jenis kata, sama ada kata nama, kata kerja dan participle. Apa yang kita nak sampaikan di sini adalah selain pelajar dapat mengenali jenis kata ini, kita dapat terapkan nilai murni mengikut empat kluster utama dalam nilai murni sejagat. Okey. Jadi apakah impak yang kami harapkan daripada ID pendidikan ini? Pertama, kepada penggubal polisi sama ada kementerian ataupun IPT ataupun IPTS maupun sekolah ataupun institusi pengajian. Okey, jadi dapat sebagai panduan dalam peletakan kurikulum pendidikan berdasarkan nilai umumnya dan kurikulum bahasa Arab khususnya. Yang kedua, kepada pelajar dapat menghayati dan mengaplikasikan ilmu rumus jagat melalui bahan bahasa yang dibelajar. Okey, apatah lagi pelajar-pelajar yang berkait ataupun berhubung terus dengan Al-Quran sebagai pelajar-pelajar tahfiz, kerana kurikulum ini tidak dibina lagi. Okey, yang ketiga, masyarakat menambah baik kurikulum pendidikan bahasa Arab melalui masyarakat pun dapat benefitnya juga, begitu juga pengkaji. Okey, dapat membuat rukang kajian struktur ayat bahasa Arab berkaitan dengan murid. Di akhir ini kami ingin memberi penghargaan yang setingginya kepada pihak pembiaya kepada ID pendidikan ini, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Jabatan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai ID pendidikan ini yang bertajuk Model Baharu Kurikulum Nahwu Arab Quran bagi Penerapan Ilmu Sejagat yang bermula pada November 2019 yang lepas. Semoga pendidikan ini dapat dilaksanakan dan dapat memberi manfaat kepada golongan-golongan sasaran yang kami nyatakan tadi. Sekian, terima kasih.